Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke ini? Saya harap semua sihat ya. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. Lupa saya nak ucap selamat Hari Raya semua. Hari ini Hari Raya yang kelima. Hari ini hari Isnin, PDPR hari yang pertama. Okey. So selamat raya utama untuk murid kelas 6 kelas A dan juga siapa-siapa lah yang tengok video saya pada hari ini. Okey, saya harap semua sihat ya. Kalau tak sihat, cepat-cepat makan ubat, cepat-cepat jumpa doktor. Okey. So, hari ini kita sambung balik pelajaran kita. Okey. So, untuk tajuk hari ini, ini saya nak fokus pada benda ni saja. Fokus sikit saja hari ini. Iaitu mengira perimeter bentuk gabungan segi empat sama. Kata kunci kat sini ialah segi empat sama. Okey. Dua-dua bentuk gabungan segi empat sama. Dalam kelas itu saya dah tunjuk jenis-jenis bentuk dua matra, dua dimensi. Okey. Kita ada pelbagai. Kita ada segi empat sama, kita ada dua jenis. Segi tiga kita ada tiga jenis. Dan kita ada pentagon, kita ada hexagon, kita ada heptagon dan kita ada oktagon. Okey, itu sudah terang dalam kelas dah. Untuk hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak kira perimeter. Perimeter gabungan segi empat sama. Perimeter segi empat sama. Apa maksud dengan perimeter? Perimeter ni ialah hasil tambah. Okey? Hasil tambah kawasan yang dilalui atau biasanya saya sebut di mana mula, di situ akhir. Biasa kalau anak meriksa tahu dah. Biasa kalau perimeter ni di mana mula, di situ akhir. Okey? Perimeter ataupun hasil tambah kawasan yang dilalui. Segi empat sama. Untuk segi empat sama, kata kunci lah segi empat sama. Apa maksud segi empat sama? Segi empat sama bermaksud, okey, tengok segi empat sama ni lah paling mudah. Segi empat sama ni contoh macam ni. Ni contoh macam tu lah segi empat sama. Segi empat sama. Segi empat sama. Segi empat sama ni semua sisi sama. Semua sisi sama. Itu maksud segi empat sama. Contoh kalau sini 2 cm. Semua sisi dia 2 cm. Kalau sini 4 cm. Semua sisi dia 4 cm. Macam tu juga kalau ukuran-ukuran lain pun. Ini maksud segi empat sama. Kena faham dulu bentuk segi empat sama ni. Barulah kita boleh mengira perimeter sekejap lagi. Kejap lagi perimeter bentuk gabungan. Okey. Contoh yang pertama. Okey, contoh pertama. Ada satu segi empat sama. Segi empat sama ni dia tak perlu tulis semua sisi. Kalau dia tulis sini 3 cm. 3 cm. Kita tahu dah panjang dengan lebar sama. So ini ialah segi empat sama. Bila segi empat sama, semua sisi sama. So kita nak jadi perimeter macam mana? Perimeter sama dengan, ingat perimeter tadi hasil apa? Hasil tambah. So hasil tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kenapa ada 4 kali? Sebab di mana bermula, di situ kita berakhir. Kita start sini, kita akan habis dekat situ juga. So 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 3, 6, 9, 12. 12 cm. Jangan tambah apa-apa di hujung jawapan. Tengok unit. Kalau sentimeter, sentimeter lah. Kalau meter, meter lah. Kalau milimeter, milimeter lah. Jangan tambah 2. Yang ni salah ni. Yang ni untuk apa? Untuk mengira luas. Ini lain kali. Untuk perimeter, ini saja. Sir, kalau kita nak buat 3 dan 4 boleh tak, sir? Boleh, tak ada masalah. Tapi jawapannya tulis betul-betul. Okey? Kenapa yang darab boleh juga? Sebab 3 tu ada berapa kali? Ada 4 kali.
So faham? Yang ni satu bentuk segi empat sama. Okey, contoh yang lain pula. Ni tak masuk lagi bentuk gabungan tau. Tak masuk lagi bentuk gabungan. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey, contoh satu lagi. Okey, lebih pula. Okey, contoh 10 cm. Dia kata ada simbol ni pula. Apa maksud simbol ni? Simbol ni maksudlah apa-apa simbol yang sama dengan ni semua 10 cm. So kita tahu dah. Bila sini panjang dia 10 cm, lebar dia 10 cm. So ini bentuk apa? Bentuk segi empat sama. Apa maksud segi empat sama saya cakap tadi? Semua sisi sama. Okey, kira perimeter. Perimeter dia macam mana? Okey, perimeter sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Kenapa tambah? Sebab dia hasil tambah. So berapa? 40 cm. Nak buat darab pun boleh. 10 darab 4, 40 cm. Okey, faham segi empat sama ni? Okey, ini cara macam mana nak kira perimeter kalau satu bentuk segi empat sama. Okey. Untuk bentuk gabungan segi empat sama, biasanya dia ada dua kaedah. Satu, gabungan yang macam ni. Biasanya macam tu. Satu lagi, gabungan yang ada kawasan berlorik. Okay. Setengah yang atas dulu. Macam mana kalau bentuk gabungan ni di luar? Di luar. Okay. Yang tak masuk dalam, yang tak ada kawasan berlorik. Okay. Yang berlorik tu sekejap lagi. Boleh Alright. So yang pertama, macam mana kita nak kira bentuk gabungan segi empat sama? Kita tengok yang pertama. Contoh, saya ada satu segi empat sama. Lepas tu ada satu lagi sini. Okey. Contoh sini 6 cm lah. 6 cm. Okey. Yang sini 4 cm. Ni 4 cm. Okey. Ingat, bila ada untuk gabungan perimeter, dia kata kira perimeter. Perimeter. Okey, kira perimeter. Apa maksud perimeter tadi? Hasil tambah kawasan yang dilalui. Di mana mula, di situ akhir. Pertama, sebelum kita kira perimeter ni, kita kena cari dulu ukuran yang tak ada. Okey, yang ni, yang mana? Sama. Ni atas 6. Okey, yang sini, sini 4. Yang sini berapa? Situ berapa? Okey, sini 6 dia akan sama dengan ni. Sini berapa cm? 4. So dia dah ambil 4 sini. So sini berapa cm? Sini 2 cm. Okey, ingat, apabila perimeter nak kira perimeter, di mana mula, di situ akhir. Kalau kita mula kat sini, kita mesti akan habis dekat situ juga. Hasil tambah kawasan yang dilalui. Yang dalam ni lalu tak? Tak lalu. Tak lalu, jangan tambah. Tak lalu, biarkan macam tu saja. Boleh? So, perimeter, kita kira perimeter. Okay, kita start dari sini. 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah, sini jangan lupa 2 tambah 4. Tengok berapa nombor yang kita tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 4 tambah 4 8. 8 tambah 6 14. 14 tambah 6 20. Tambah 6 26. 26 tambah 2 28. 28 tambah 4 32 cm. Kenapa centimeter? Sebab unit dia adalah sentimeter. Boleh? Ini bentuk gabungan. Bentuk gabungan. Dia gabung. Itu bentuk gabungan. Dia gabung 2 segi 4 sama. Okay, contoh satu lagi. Saya suka kalau matematik ni, saya suka bagi contoh yang banyak-banyak. Baru awak faham. Okey, contoh. Satu bentuk segi 4 sama. Okey, satu di bawah. Di bawah pula. Okey, macam mana nak buat kaedah macam tu? Okey, contoh lah. Contoh sini 8 cm lah.
Okay, ni pun 8 cm. So kita tahu ini segi 4 sama. Kenapa segi 4 sama? Sebab panjang sama dengan lebar. Okey, contoh macam ni. Sini, sini. Sini contoh 4 cm. Sini 4 cm. Okey. Dia kata kira perimeter. Saya cakap apa tadi? Perimeter di mana mula, di situ akhir. Hasil tambah kawasan yang dilalui. Sebelum kita kira perimeter, kita cari dulu sisi yang tiada ukuran. Ini ada 1, 2, 3 dan 4. Yang dalam kita kira tak? Tak kira. Tapi dalam membantu kita mengira sisi yang tiada ukuran. Okey, yang sini sama yang mana? Yang tepi. So kita tulis 8. Okey, sini 4. Sini 4. Sini 4. Sama, yang ni sama. Apa maksud simbol ni? Simbol ni ialah sisi ni sama dengan sisi yang sini. So kalau 8 kalau 4 jadi berapa? 8 kalau 4 dapat 4 cm kan? 4 cm bahagi dengan dua sisi yang sama. So berapa sisi? Satu sisi ni. Ni ialah 2 cm. Yang ni berapa yang tinggi ni? Ini 4. So yang mana yang kita tak kira nanti? Kita potong yang sini. Dalam. Okey. Kita nak start mana? Contoh kita start dari sini lah. Okey. 8 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 8 tambah 8. Okey. Perimeter dia sama dengan, okay, kita start balik. 8 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 8 tambah 8. Okey, kita kira berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tambah. 8 tambah 2 apa? 10. Tambah 4, 14. Tambah 4, 18. Tambah 4, 22. Tambah 2, 24. Tambah 8, 32. Tambah 8, 40 cm. Faham? Faham setakat ni? Cara macam mana kita nak kira perimeter bentuk gabungan segi 4 sama yang di bahagian luar. Di bahagian luar dulu. Faham setakat ni? Saya harap semua faham Kalau tak faham, awak boleh stop, reverse balik, tengok semula contoh tu. Okay, kejap lagi saya akan bagi beberapa soalan. Okey? Okey, yang kedua. Yang kedua ialah tentang apa ya? Tentang mengira perimeter yang melibatkan kawasan yang berlorik. Okey, contoh. Ada satu segi 4 sama. Ada pula di bahagian dalam. Dia kata, okay, kira perimeter kawasan yang berlorik. Contoh macam tu. Okay, ni kena pakai marker merah lah. Okey. Contoh Contoh panjang dan lebar dia 5 cm. Panjang dan lebar dia 5 cm. Okey. Sorry. Panjang dengan lebar dia 6 lah. 6 cm, 6 cm. Okey. Macam mana kita nak kira dalam? Contoh yang ni 6. Contoh panjangnya sini 2 lah. 2. Ini pun 2. Ini pun 2. Okey, 2 cm di bahagian dalam. Segi 4 sama. Okey, dia kata kira perimeter kawasan berlorik. Kawasan berlorik. Okey, ingat cakap kawasan hasil tambah kawasan yang dilalui. Perimeter ialah hasil tambah kawasan yang dilalui. Di mana mula, di situ akhir. Kalau kita start di sini, 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 dan kita akan habis di tempat yang mana kita mula. Faham? Okey, so kita tak kira, takkan di sini. Bentuk dia akan jadi macam ni lah. Bentuk dia akan jadi. Yang awak tambah. Maksudnya yang sini tak kira. Contoh macam tu. Okey. So sekarang ni cari dulu sisi yang tiada ukuran. Sini 6. Boleh 6. Sini berapa? Kalau okey, ada simbol ni. Kalau sini 6 sampai sini 6, sini 2, 6 tolak 2 berapa?
4 kan? 4 untuk dua sisi yang sama. So sini lah 2 cm, 2 cm. Yang mana yang kita tak kira nanti? Yang ni. Kita pangkas siap-siap. Yang dalam kita kira. Kita kira sebab apa? Sebab kita lalu kawasan tu. Kita akan lalu. So bila kita lalu, kita kena kira lah. So kita tambah. So perimeter sama dengan, kita start dari sini. Turun 6 tambah 2. Tambah 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 6 tambah 6. Tambah 6 tambah 6. Okey, kita check dulu. Berapa nombor yang kita tambah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okey, dah. Okey, so 8. So kita tambah 6, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Sini 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 6, 22. 22 tambah 6, 28 cm. Ini kawasan yang berlorik. Kawasan yang dia kena cari kawasan yang berlorik. Okey? Kita faham ini? Okey, satu lagi contoh. Faham ini? Kalau tak faham tak apa. Saya tunjuk satu lagi contoh. Jangan risau. Okey, jangan risau. Okey, ada masalah. Tak faham tak apa. Boleh ulang balik video saya ni. Okey, contoh besar sikit lah. Okey, ni macam segi 4 tepat. Bawah sikit. Okey. Contoh segi 4 sama yang tu. Okey. Kemudian ada tu kat tepi ni. Okey. Ini sama ini sama ini. Sama ini. Contohlah panjang dia 10 cm, 10 cm. Yang ni kawasan berlorik kat sini. Okey. Yang ni dia kata kira perimeter kawasan berlorik. Boleh kira macam ni? Boleh. Nanti tanya pula, "Sir, yang ni tak ada ukuran pun?" Tak ada ukuran tak apa. Kita boleh cari sebab apa? Sebab ada simbol ni. Apa maksud simbol tu? Maksudnya dua sisi ni sama. Okey. Cuba tengok sini. Sini 10 cm kan? Sampai sini 10. Daripada atas ke bawah sini 10 cm. So 10 cm dia ada dua simbol ni. So dua simbol maksudnya dua sisi sama. So berapa ukuran untuk satu sisi? Iaitu 5 cm. Bila sini 5 cm, yang sini pun akan jadi 5 cm. Yang sini pun akan jadi 5 cm. Ada lagi yang kita tak kira? Ada. Sini 5, sini 5. Nanti ada tanya pula, "Sir, sini kan bahagian dalam." Kalau kawasan berlorik, yang mana kita lalu, yang itu kita kena tambah. So kalau kita start di sini, lalu sini 10 kawasan berlorik kan? Tambah sini, kita lalu bahagian dalam. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 10. Yang mana yang kita tak lalu? Kita tak lalu yang ni. Yang ni kita tak lalu, yang ni kita tak lalu. Bila tak lalu, kita jangan tambah. Faham? So kita buatlah perimeter sama dengan, kita start 10. 10 tambah 5 dah berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tambah last sekali 10. Okey, check. Berapa nombor kita tambah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 nombor yang kita tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Tambah 5, 25. Tambah 5, 30. Tambah 10. Jawapan kita adalah 40 apa? 40 cm. Faham? Okey, saya bagi dua contoh gabungan segi 4 sama di bahagian luar dan dua contoh segi 4 sama mencari perimeter kawasan yang berlorik. Setakat ni, boleh ikut setakat ni. Kalau tak faham, ulang balik. Kalau tak faham, ulang balik. Okey? Boleh Alright. So, tu contoh saya dah habis. Okay, sekarang ni saya nak bagi soalan. Okay. Soalan ni awak buat dalam buku MP1. MP1.
1. Saya akan bagi 4 soalan. Boleh? 4 soalan 4 soalan. Okay. Soalan yang pertama. Kira perimeter soalan ni. Perimeter. Perimeter. Buat dalam MP1. Okey. Soalan yang pertama. Enam sentimeter. 3 sentimeter. Okey. Cari perimeter gabungan segi 4 sama ni. Okey. Dah. Ini gabungan gabungan. Awak kira, buat jalan kira, buat di bawah. Pertama awak lukis dulu, kemudian awak kira di bahagian bawah. Okey, ini soalan yang pertama. Boleh? Boleh Soalan yang kedua. Sebentar. Soalan yang kedua. Sembilan sentimeter. Yang ni 3 sentimeter. Yang ni 3 sentimeter. Okey. Cari perimeter bentuk gabungan ni. Perimeter dia berapa? Ini soalan yang kedua. Okey. Saya cakap apa tadi sebelum cari perimeter? Cari sisi yang tiada ukuran. Ini soalan yang bukan soalan pertama, tapi soalan yang kedua. Ini soalan yang kedua. Boleh? Boleh Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang ketiga. Kawasan yang berlorik. Kawasan yang berlorik. Okey, kawasan yang berlorik. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, kawasan berlorik. Soalan kawasan yang berlorik. 12 cm. 12 cm. Okay, 12 cm. Yang ini 6 cm. Yang ini 6 cm. Okey. Yang ini sama. Kawasan berlorik dia lah yang ni. Okey. Cari perimeter. Perimeter kawasan yang berlorik. Okey, perimeter kawasan yang berlorik. Maksudnya apa? Start sini, dia kena lalulah dalam. Habis kat sini. Pulanglah kalau awak start kat sini, awak akan habis kat situ juga. Okey, kat sini. Tapi syarat pertama nak cari perimeter, kena cari dulu sisi yang tiada ukuran. Ini soalan yang ketiga. Last soalan. Soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat ialah ada satu bentuk segi 4 sama yang besar dan ini kawasan berlorik dia. Okey. Ini sama dengan ni. Sama dengan ni. Okey. So dia punya sisi dia 14 cm. Yang sini pun 14 cm. Okey, 14 cm. Cari perimeter kawasan berlorik. Macam mana nak kira ni? Pertama, awak kena tahu sini. Berapa sini? Ini berapa sentimeter? Bila awak tahu ini, awak dapat ni, awak akan dapat semua yang sini. Semua sini awak akan dapat. Okey? Boleh? Cari dulu. Yang ni 14 ni kan dia sama dengan bawah kan? Awak kena ingat balik simbol ni apa? Saya dah terang tadi. Apa maksud simbol ni? Simbol ni ialah sama.
sisi 14cm ni dibahagi 2 sama. So bila awak dapat ni, awak akan dapat semua sisi. Kemudian awak carilah perimeter. Macam mana perimeter? Kawasan yang dilalui. Yang mana dia tak akan lalu? Tak akan lalu yang ni. Belah ni, dalam dengan dalam. Okey, boleh? Itu saja latihan 4 soalan. Awak kena buat dalam buku MT1. Pertama, awak lukis dulu bentuk ni. Kemudian, yang kedua, buat jalan kira di bawah dia. Kalau boleh, satu muka surat, satu soalan. Jangan buat sempit-sempit, buat bagi terang, selesa, buat bagi kemas. Yang penting, kemas jalan kerja awak. Satu muka surat, satu jalan kira. Satu lukisan, satu jalan kira. Soalan 1, satu muka surat. Soalan 2, muka surat lain. Soalan 3, muka surat lain. Soalan 4 pun muka surat lain. Okey, boleh setakat ni? Faham So, untuk hari ni, perimeter sahaja. Perimeter bentuk gabungan segi 4 sama. Okey, untuk hari lain, saya akan tunjuk macam mana nak kira perimeter bagi segitiga pula. Segitiga pula. Okey, boleh setakat ni? Saya harap awak faham. Kalau tak faham macam ni, pause, back semula, tengok balik. Kemudian bolehlah fahami betul-betul. Kemudian boleh jawab 4 soalan tu dalam buku MT1. Kalau ada apa-apa soalan macam ni, kalau tak faham, cuba lagi. Kalau tak boleh buat, yang pentingnya latihan ni awak kena buat dulu. Bila dah buat, awak nak semak jawapan, awak WhatsApp personal kat saya. Boleh Alright. Kalau dah faham, itu saja. Saya akan jumpa balik dalam video yang akan datang. So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.